Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 17 suratul Taghabun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Sadaqallahul azim. In tuqridullaha qardan hasana, jika kamu memberi hutang kepada Allah sebagai hutang yang baik, hasan, baik ataupun ikhlas, yudha'ifu lakum, nasaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu, wa yaghfir lakum, serta mengampunkan dosa-dosa kamu, wallahu syakurun halim, dan Allah maha memberi penghargaan dan balasan baik kepada golongan yang berbuat kebaikan, dan juga maha penyabar, halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, dialah juga Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, maha perkasa dan maha bijaksana, al-azizul hakim. Ayat sebelum ini merangsang supaya kita bertakwa kepada Allah dan infak, berbelanja di jalan Allah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah merangsang kita supaya bertakwa kepada Allah, kita dengar dengan ikhlas, kemudian kita berbelanja di jalan Allah untuk faedah diri kita sendiri. Kemudian ayat yang kita baca ini menunjukkan kepada kita salah satu daripada jalan infak yang baik dan besar pahalanya, namanya qardul hasan. Al-qardul hasan. Qardul hasan salah satu bentuk perniagaan di dunia pernah diperkenalkan. Kita simpan duit di bank, kemudian dia akan pulangkan kepada kita bukan atas nama murabahah, tapi wadi'ah, simpan. Tidak nak berniaga, kita nak berniaga tu murabahah adalah kaedah pembahagiannya 6-4 ke misalnya begitu, tapi simpan, wadi'ah namanya dahulu. Wadi'ah ini kita simpan, bank menganggap dia berhutang dengan kita, kemudian dia bagi pulangan, jadi pulangan itu namanya al-qardul hasan. Dia tak boleh ambil dua orang kemudian kita simpan, kemudian kita pulangkan sebanyak mana yang kita ambil, tapi pada masa sama kita gunakan wang itu. Siapanya? Pihak yang berhutang. Bank kaya sebenarnya, kita kata dia berhutang tu lain bunyinya, tapi hakikatnya istilah yang ada namanya wadi'ah. Wadi'ah ni pulang sebanyak tu juga.
Tapi yang lebih baik laginya berhutang atas nama qardul hasan ini. Qardul hasan ini salah satu daripada pilihan riba yang diharamkan. Riba adalah haram, tetapi qardul hasan satu amalan yang sangat baik. Di sana ada tolong menolong. Orang dia nak beli rumah, dia tak ada duit, jadi bank membiayai pembelian itu dengan memberi hutang kepadanya, dan dia akan pulangkan dengan lebih daripada yang dia hutang. Tapi kalau tak bayar pun nak buat macam mana? Dia tak bayar balik, dia berhutang 500,000 ke sejuta, kemudiannya dapat rumah dia, tanah dia tak bayar balik. Itu pahala di akhirat lah. Jawabnya pahala di akhirat. Pilihan yang baik kepada amalan riba yang diharamkan. Qardul hasan satu amalan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan ada dua, perniagaan dengan manusia di dunia, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan dengan manusia boleh jadi kadang-kadangnya untung, kadang-kadang rugi. Ada ketika rugi, ada ketika untung. Tetapi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala tetap untung. Qardul hasan salah satu daripada perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi keuntungan, menjamin keuntungan yang sangat besar. 5 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang qardul hasan. Antaranya, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang sanggup memberi hutang kepada Allah dengan balasan dengan hutang yang baik? Siapa? Satu tawaran terbuka kepada mereka yang ingin berniaga dengan Allah, berniaga perniagaan akhirat dengan keuntungan yang terjamin, besar keuntungannya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, lalu Allah beri kepadanya gandaan yang berlipat kali ganda besarnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Baqarah, qardul hasan menyatakan satu amalan memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang sangat besar. Sebelum ini dalam suratul Hadid pun ada juga menyebutkan innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana, dan dalam surah ini surah At-Taghabun man zalladzi yuqridullaha qardan hasana, dan juga dalam surah Al-Muzammil wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Kita nyatakan sebelum ini infak salah satu daripada amalan salih. Infak namanya. Infak boleh dilakukan sama ada dengan wang dengan nilai barang, ataupun dengan dalam bentuk-bentuk lain, bukan dalam bentuk seperti sedekah. Kita infak tenaga, kita infak kepandaian, kita infak ilmu, kita buka kelas mengajar percuma, kita buka kelas tuition misalnya. Ini semuanya amalan infak fi sabilillah yang sangat besar pahalanya, dan terbuka bukan hanya kepada orang yang kaya, tapi orang miskin juga. Dia ada tenaga, dia ada kepandaian, dia ada kemahiran. Dia tak pandai nak buat kata kerja, nak berniaga, kita buat kata kerja, dia pergi serah di bank, ini boleh dimajukan misalnya. Ini juga salah satu daripada bentuk namanya qardul hasan. Tapi satu perkara yang perlu diingat, kadang-kadang orang ingatnya bila sedekah ni boleh beri dengan tenaga, kemahiran, kepakaran, dia tak mahu keluar zakat. Wang dia banyak tapi tak mahu keluar zakat, dia nak keluar tenaga. Dia nak keluar tenaga je. Nak suruh cangkul bukit mana, dia boleh pergi cangkul, tapi jangan usik wang dia. Tak boleh. Kita nak keluar zakat kita ada, kita katanya 3,000 lah, kita katanya banyak 3,000. Oh, 3,000 kalau awak nak upah apa saya boleh 3,000, saya beri percuma tenaga saya. Nak suruh cangkul, nak suruh pergi basuh kereta ke tiap-tiap hari boleh? Tak boleh. Tak boleh nak keluar zakat, nak tukar macam tu, tak boleh. Mestinya
Sebab itulah ini namanya zakat, ini namanya zakat, ini namanya infak, ini namanya qardul hasan, ini namanya sedekah. Nah, ada dulu satu kumpulan, dia kata boleh keluar zakat tenaga pergi bekerja untuk orang yang memberi hutangkan kepadanya, dia boleh bayar orangnya, dia boleh beri zakat dalam bentuk tenaga. Perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala tidak seperti perniagaan bersama manusia. Bersama manusia, perniagaan ada kala untung, ada kala rugi, ada kala untung kecil, ada kala untung besar, ada kala untung 50%, 100%, 200% hingga seterusnya, tapi kadarnya itu sedikit berbanding dengan kadar perniagaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira banyaknya. Ini satu amalan sahabat-sahabat Nabi. Kalaupun tidak ramai sahabat Nabi yang memberi al-qardul hasan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak dan lain-lain lagi, tapi ada satu kisah yang sangat menarik. Nama seorang Abu Dahdah namanya, isteri dianya Ummu Dahdah. Dahdah belakanglah tinggal satu lagi nyata. Bezanya satu Abu, satu Ummu Dahdah dan Abu Dahdah. Apabila Abu Dahdah mendengar ayat yang baru diturunkan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun azim. Lalu Abu Dahdah balik apabila dia mendengar ayat yang baru diturunkan, siapakah yang sanggup memberi hutang dengan hutang yang baik, qardul hasan, Allah akan memberi pahala yang berlipat ganda kepadanya. Baliklah dia balik, rumah dia dalam kebun tamar. Bila dia balik, anak-anak dia sedang bermain-main dalam kebun tamar. Dia kata, ya Ummu Dahdah, dia beritahu, dia panggil isteri dia, dia kata, sediakanlah kita pindah, kita kena tinggal kebun kita. Aku sudah buat qardul hasan, katanya dengan Nabi tadinya, harta ni katanya aku sedekahkan pada dia di jalan Allah. Pulang baliklah kita pergi cari rumah kat lain lah, kata dia nya. Tak. Ummu Dahdah kata, kalau begitu bagus kata dia, kita hijrah. Ketika itu anaknya sedang bermain di dalam kebun keliling pokok tamar yang ada dalam kebun dia lah. Cuba kita bayangkan, kita dengar cerita tu pun hampir menitis air mata. Mana ada manusia selain daripada sahabat Nabi yang sedia berbuat demikian. Dan lebih-lebih lagi isteri. Barangkali kalau isteri orang biasa bukan sahabat Nabi, dia akan meraung. Pasalnya pindah dengan segera. Pada ketika itu juga dia meraung, aku nak mati di sini. Boleh jadi begitu. Tetapi inilah dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada perniagaan pada hari akhirat yang memberi keuntungan besar. Namanya Abu Dahdah. Dan inilah dia amalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita baca dalam banyak firman Allah tentang al-qardul hasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang. Nama seorang, namanya Abu Hadrat namanya, nama dia nya pelik sekali ni, nama orang zaman dulu. Dia beri hutang. Bila sampai masa berhutang ni pun dia kena ada masa juga, kena bayar dalam masa sebulan ke 2 bulan ke. Masa tu tak boleh bayar, tak boleh. Tapi kalau kita nyanyi sebulan lah, nyanyi 2 bulan lah. Kalau tambah masa pun tak boleh tambah bayaran riba namanya, riba. Abu Hadrat beri hutang pada Nabi. Bila cukup masa, Hadrat ni datang minta hutang daripada Nabi. Nabi kata, aku tak boleh bayar lagi, hari ni tak ada duit. Marah dia kepada Nabi. Nabi apa, berhutang tak bayar? Nabi apa? Nabi pun diam dah. Macam mana dah tak boleh bayar? Sebenarnya ni bila Nabi berhutang itu, dia tak nak nyatakan hukum. Padahal ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, boleh Nabi pergi berhutang. Kalau dia pergi tanya Abdul Rahman bin Auf misalnya, nak berhutang boleh tak 3,000 nak beli gandum,
Isteri Nabi ramai sama sebelah nak beli gandum. Boleh jadi Abdul Rahman bin Auf katanya, ambil lah nak ambil sebanyak-banyak mana pun, ambil lah, ambil, tak ada bayar apa, tak ada hutang apa. Tentunya Abdul Rahman bin Auf dia kata begitu, dan ramai lagi orang kaya. Tetapi tak jadikan hukum, nak jadikan hukum penerima hutang yang terbaik dan pembayar hutang yang terbaik, nak tunjuk, ataupun pembayar hutang yang tak baik, dia nak tunjuk juga namanya. Bila Abu Hadrat dengari minta daripada Nabi supaya dia bayar juga pada hari itu, tak mau tangguh-tangguh, janji sebulan lah kata dianya. Datang seorang sahabat Nabi dan datang mengenal pasti apakah masalah yang berlaku antara dia dengan Nabi. Nabi kata, aku hutang duit dia. Tiba-tibanya hari ini dah cukup masa, dia datang minta bayar balik. Aku cakap kepada dia tak boleh bayar lagi hari ni, tunggulah 2-3 hari lagi ke misalnya. Dia kata begitu. Kemudian dia marah. Bolehkah sesiapa dia tolong beri hutang pada aku nak bayar duit dia? Allahu Akbar, ni dia Nabi ni. Nabi macam tu kedudukannya. Dia tidak nak menipu tapi nak mengajar hukum. Lalulah datang satu orang, dia kata tak apa, aku bayar. Boleh maknanya satu orang tu dia berhutang, kemudian dia tak boleh bayar, kita pergi bayar hutang dia. Namanya qardul hasan juga ni. Qardul hasan, ya ni bagus sekali lah kalau ada. Tapi nak cari orang macam ni tak berjumpa dalam dunia sekarang ni. Dia berhutang beli rumah 1 juta, tak lepas bayar. Rumah nak lalu, tak payah dia kata, rumahmu aku bayar. Boleh, dia bayar. Hak yang adanya hutang tak bayar, orang kaya pun tak bayar hutang. Ni banyak macam tu, dia tak tahu dosa pahala tentang hutang ni. Ada orang kaya hutangnya banyak, kalau bayar tak apa, tak bayar. Jadi ini hukum qardul hasan mengajar kepada kita salah satu daripada amalan menggantikan riba yang diharamkan. Banyak bentuk riba yang diharamkan ini, banyak. Kita sebenarnya untuk zaman sekarang ini, perkara riba ini perlu dijadikan satu kuliah khas tentang riba. Sebabnya zaman bila berubah pula bentuk riba itu. Dulu kita berhutang, kemudian ada bunga itu kita sebut bunga itu diharamkan. Kita faham itulah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang diberi kemudian ada faedah padanya, ketika membayar lebih daripada apa yang dihutang namanya riba. Tapi dalam sekarang ni banyak bentuknya. Bagaimanapun Nabi SAW banyak menyatakan kita dalam hadis, antara bentuk-bentuk riba ialah 2 jualan dalam satu akad. 2 jualan, tapi jualan jangan kita anggapnya jual itu jual macam jual beli barang ni, tidak. Pertukaran barang dalam satu akad. Kita jual kepada dia, kita hutang dengan dia, dia beri hutang kat kita dengan syaratnya kita nak beli rumah dia. Dengan syaratnya nak beli rumah dia, ini tak boleh. Pasal apa? Pasalnya ini ada penipuan. Pasal apa nak beli rumah dia? Dia beri hutang, kemudian dia beri hutang kepada kita, kemudian duit yang ada ni kita nak beli rumah dia, beli rumah lain lah, nak beli rumah dia. Itu ada penipuan di sebaliknya. Maknanya boleh jadi dia nak berhutangnya sikit saja, tapi dia nak bayar banyak. Pihak pemberi hutang pun bagus juga, orang ni dia berhutang duit kita, kemudian dia bayar banyak. Kita berhutang, dia nak berhutangnya 1 juta, dia nak bayar 3 juta. Janjinya macam tu. Boleh jadilah ada faedah ni yang dilarang. Namanya aqdun bai'ataini fi aqdin. 2 jual beli di dalam satu akad. Beri hutang pada saya beri hutang pada awak. Pula dah macam tu. Beri hutang pada saya beri hutang pada awak. Kita kata tak ada jenis macam tu sekarang, tapi ada dalam bentuk lain. Kemungkinan banyak.
hutang misalnya dalam satu akad, kalau awak jual kepada kalau awak beli nak bayar sekarang ni harganya 100. Kalau awak nak bayar kemudian tak kira lah berapa bulan sekalipun, makin lama makin tinggi. Harganya bukan 100 lagi tapi 500. Awak boleh bayar dalam 10 kali, 20 kali, 2 tahun, 3 tahun. Ini tak boleh. Jual beli akad, jual beli, 2 akad dalam satu jual beli. Itu dia, 2 akad dalam satu jual beli. Dan banyak lagi lah bentuk-bentuk yang disebut Nabi SAW antara bentuk riba. Dan dalam masa sekarang ni boleh jadi setiap perniagaan orang tak pergi berniaga kalau tak dapat untung besar, tapi untung itu hendaklah patuh kepada syariatnya. Dan syariat ini ada hukum-hukum khas lah yang dalam Quran menyatakan 2 perkara yang boleh diperangi orang itu. Perang tu bunuh. Pertama murtad, ini boleh dibunuh murtad. Yang kedua pemakan riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang makan riba boleh diperangi orang itu. 2 ni saja. Orang kafir tak disebut boleh diperangi orang kafir kerana dia kafir, tetapi orang Islam boleh diperangi dia kerana dia makan riba padahal dia Islam. Ini satu agama yang cukup adil kerana segala penekanan ditolak oleh Islam terhadap siapa sekalipun. Dan dinyatakan riba adalah satu amalan jahiliyah, amalan Yahudi yang kekal sampai kepada hari ini. Mereka mengambil riba itu daripada orang bukan Yahudi, tapi Yahudi dengan Yahudi tidak ada riba sama sekali. Itulah dulu untuk pagi ini. Kemudiannya apa dia ayat yang akhir sekali tadi, in tuqridullah qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang mengetahui alam ghaib dan alam syahadah. Al-Azizu yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di sininya ni bercakap pasal masalah hutang. 4 nama dalam satu ayat, 4 nama Allah, Al-Asma'il Husna, Alimul Ghaibi, Alimul Syahadah, Al-Azizu, Al-Hakim. 4 campur pula Asy-Syakuru dalam ayat yang terdahulu, Asy-Syakuru, Al-Halimu. Jadi 6 nama Allah. Ini jarang sekali berlaku dalam Quran. Nama Allah 6 berturut-turut selepas menyatakan satu muamalah yang menguntungkan, iaitu Al-Qardul Hasan, untuk menyatakan kepada kita bahawa Al-Qardul Hasan memang terjamin kerana perjanjian itu dibuat di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mempunyai sifat Asy-Syakur, Halim, Al-Alimul Ghaibi, Alimul Syahadah, Al-Aziz dan Al-Hakim. Jadi zat Allah yang mempunyai sifat-sifat yang istimewa seumpama ini, adakah masih boleh difikir bahawa Tuhan akan makan riba? Tuhan tak bayar hutang, Tuhan dia tak bayar balik seperti yang dijanji dengan dengan berganda-ganda pahalanya. Tentu tidak menasabah sama sekali. Kita percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan dan ilmu yang sangat tinggi. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.